Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 3 Disember 2020, kita kembali lagi bersiaran secara FB Live untuk Umbi Agro ataupun singkatannya adalah Usahawan Mampu Bina Impak. Umbi Agro sebenarnya adalah satu siri live yang diperkenalkan oleh Agrobank pada tahun ini untuk mengenengahkan isu-isu dan juga perkembangan terkini mengenai usahawan-usahawan agro yang terlibat dalam sektor pertanian dan juga industri makanan. Nama saya Ainur Rafiza binti Ibrahim dari Agrobank dan saya akan mengendalikan sesi Umbi Agro pada kali ini. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, 3 hari bulan hari ini adalah merupakan sebenarnya hari istimewa kerana hari ini adalah hari sambutan orang ke orang upaya sedunia yang disambut untuk mengiktiraf kemampuan, potensi dan juga keupayaan OKU dalam pembangunan negara. Jadi Umbi Agro pada kali ini ingin bersama-sama untuk menjayakan sambutan ini dan mengenengahkan panelis-panelis kita yang terdiri daripada usahawan-usahawan agro OKU. Bagi Agrobank sebenarnya komuniti OKU ini adalah yang istimewa kerana mereka ni adalah golongan yang kita katakan golongan yang orang yang sangat kuat usaha dan kami sangat-sangat menghargai kesudian dua orang panelis kita pada hari ini yang bersama-sama datang untuk menjayakan Umbi Agro dengan topik Usahawan Agro Strategi Menang Bersama. Dan sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya nak perkenalkan dulu panelis kita. Panelis yang pertama, saya mulakan dulu dengan usahawan wanita kita, ladies first. Saya perkenalkan Puan Aspalela Abdul Rahman yang merupakan pengurus kepada Hamita Resources. Apa khabar Puan? Khabar baik. Jadi Puan Aspalela ni sebenarnya mengusahakan dan bermula dengan tahufa ya Puan? Soya dan tahufa. Soya dan tahufa dan kini mempunyai bakery sendiri dan juga menjual produk-produk makanan yang berasaskan kacang soya, kuih muih dan sebagainya. Jadi pasaran di Raub ni memang Puan Aspalela memang cover kawasan di Raub Pahang Puan ya. Dan kita tidak lupa juga usahawan kita yang seterusnya jejaka dari Melaka Encik Latif Muhammad Isa, pengurus syarikat Isa Jaya ya. Encik Latif ni sebenarnya dia mengendalikan perniagaan penghantaran ayam, perkhidmatan sewa lori, sewa kemah dan juga catering ya. Tapi ni kira otai lah ni dah berniaga dari tahun 1979 ya Cik Latif. Ya. Dah lama sangat tu dan Cik Latif juga merupakan pengerusi Persatuan OKU Negeri Melaka, betul? Ya, betul. Dan Cik Latif juga baru menyambut tahun kelahiran yang ke-60 Cik Latif minggu lepas. Ya Puan ya. Bulan lepas. Bulan lepas, okey bulan lepas. Okey, selamat datang kepada Cik Latif dan Puan Aspalela. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan kita dan sebagainya, mungkin kita nak kenal lebih lanjutlah dengan kedua-dua panelis kita pada hari ini. Saya mulakan dulu dengan Puan Aspalela. Saya nak tanya, nak tahu, mungkin boleh ceritakan sikit macam mana Puan bermula menjalankan perniagaan, macam mana membuat keputusan saya nak berniaga dan macam mana benda ni bermula? Okey, Assalamualaikum. Saya bermula lebih kurang 18 tahun lepas lah. Pada mula asalnya saya untuk membantu pendapatan suami lah sebagai suri rumah yang ada anak-anak kecil, tapi dalam masa yang sama nak cari income. Okay. Jadi saya nampak satu peluang iaitu menghasilkan air soya. Jadi saya bermula dengan menghasilkan air soya ni saya buat dekat rumah, dalam rumah sahaja. Kemudian bila saya cuba menjual kawasan perumahan taman saya tu, saya nampak ada sambutan. Saya teruskan dari hari ke hari dengan menjaja dahulu. Saya jaja dari rumah ke rumah. Kemudian bila saya dah dapat di kawasan perumahan, di kawasan perumahan lah. Perumahan saya tinggal tu.
Kemudian bila saya dah nampak jualan saya dah ada peningkatan, feedback daripada customer pun mengatakan okey, saya cuba luaskan pasaran saya pergi kepada macam pejabat-pejabat yang masa orang rehat tu, saya macam jual saya punya produk tu daripada kaunter ke kaunter lah, pergi masa time rehat tu. Macam tu lah saya promotekan saya punya barang dulu. Bila orang dah kenal saya, jadi secara tak langsung produk tu macam bercakap lah kepada orang lain kan. Jadi macam tu lah caranya saya bermula dulu. Puan ingat lagi tak masa mula dari rumah ni, Puan ingat tak berapa besar modal yang dikeluarkan masa awal-awal tu? Saya cuma masa tu saya ada satu mesin soya yang kecil sahaja. Saya rasa beli pun dalam 100 lebih sahaja. Saya rasa kalau buat pun dalam 10 bungkus, 20 bungkus macam tu je. Masa tu saya tak mula dengan tapupa lagi. Saya mula dengan air soya semata-mata. Bila saya dah tengok pasaran saya dah ada, Puan? Okey. Jadi ini macam mana pilih nak mula dengan meniaga air soya ni? Memang dah ada resepi keluarga ke apa? Tak. Saya sebenarnya peminat air soya dan tapupa. Saya sendiri suka minum. Jadi saya tengok pasaran air soya ni kurang ada lah kiranya di kawasan tempat saya tinggal tu. Jadi saya ambil peluang tu lah. Sebab kalau macam air lain kan banyak kan, senang nak buat. Air soya ni dia memerlukan pemprosesan yang lama dia lain daripada hal lain lah. Air soya ni kan hasil nak masak dia makan masa lama, rendamnya lama. Jadi bukan senang lah kalau macam setengah orang sesaja nak buat baca bancuh, takkan orang kata segera lah. Saya nampak benda tu ada peluang lah. Ada peluang. Bukan semua orang boleh buat benda tu. Kepada saya macam tu lah. Okay, alright. Apa tu, macam mana pula dengan Cik Latif? Cik Latif, macam mana bermula berniaga ni Cik Latif? Janganlah. Masa bujang, masa belum berumah tangga ni lah. Umur lebih kurang dalam 19-20 tahun itu. Saya rasa lah lebih kurang lah. Saya bekerja di sebuah stesen petrol pump sebagai cuci kereta, ada tolong dia orang taruh petrol pump pun ada lah. Jadi ada satu customer ni, saya tak tahu dia kerja apa, tapi dia memang tinggal dekat kampung saya lah. Jadi dia selalu taruh petrol dekat stesen tempat saya bekerja ni lah. Habis lepas tu satu hari dia tanya, engkau budak Bacang dia kata. Saya kata, engkau tak kenal aku ke? Dia kata. Saya cakap kenal, tapi kita nak tiap kita segan lah kan. Jadi dia kata macam ni lah, dia kata besok kau datang pejabat. Rupanya dia kerja Jabatan Kebajikan. Engkau datang pejabat, jumpa saya lah. Dia kata, tanya saya pun dah lupa nama dia pun dah meninggal. Saya dah lupa, saya pergi pejabat dia. Tanya dia, okey, dia kata kau bagi IC kau apa ni, suruh kerani perempuan tu isi apa semua. 1 bulan bagi kau RM50 dia kata, bantuan. Sebab kau ada kerja dia kata, kita bagi kau RM50 untuk bulanan belanja. Setiap bulan kau boleh datang kat pejabat ni ambil RM50 bantuan untuk orang OQ. Jadi saya bekerja tapi cukup bulan saya ambil duit dengan sana RM50 juga. Tempat kerja lah, tapi dia bagi RM50. Lepas tu dalam masa saya lebih kurang 2 tahun, dia cakap dengan saya, kerana perempuan tu cakap, dia kata, awak tak boleh ambil lagi tau, bulan ni last ambil, dia kata. Tapi kita akan bagi awak satu cek bernilai RM700. Awak ambil ni, dia kata, pandai-pandai awak nak buat berniaga, dia kata. Jadi, keratan surat khabar tu saya masih ada simpan lagi, masa dia bagi saya RM700 tu. Dia suruh saya berniaga sendiri. Dia kata, awak berniaga sendiri ke, sama ada awak nak kerja sendiri, nak berniaga sendiri. Kalau awak minat berniaga, awak buka lah satu berniaga ni RM700. RM700 nak buka satu buah kedai nak berniaga ayam. Mesin tu jam pun harga dia dah 800. Masa tu mesin proses tu 800.
Tapi oleh kerana saya pun ada menyimpan sikit, kita tambahlah. Tambahlah. Jadi berhenti kerja, meniaga proses ayam. Meniaga proses ayam, tengok satu orang tak boleh buat sekap ni. Jadi cari rakan kongsi. Tapi rakan kongsi tu pula bekerja. Tapi dia mengharapkan saya juga untuk uruskan perniagaan tu. Jadi saya cakap, saya berhenti kerja untuk berniaga tapi tak boleh buat seorang, saya cari partner. Dia pula harapkan saya, jadi kita pun pakat-pakat pecah. Jadi bermulalah daripada dapat insentif 700 tu, Cik Lateef mula dengan perniagaan ayam. Lepas tu macam mana boleh buat lagi pula perniagaan sewa lori, kemah dan sebagainya? Itu bila berniaga dah mula berjalan, maksudnya anak-anak dah mula besar, bila cuti sekolah dia tolong saya kan. Jadi benda-benda itu saya tengok kalau saya cakap lah, yang makro yang kata makro ada yang mula-mula macam tu. Jadi saya rasa lah Agrobank ni pun menolong saya jugalah. Jadi bila saya dapat tu modal, saya cakap anak saya, kau boleh bikin kemah tak? Saya cakap sebab ada permintaan. Boleh, time cuti sekolah lah. Sebab ada modal lah, ada modal lah saya cakap. Dia kata kalau nak minat, dia kata go ahead lah. Lepas situ kita mulakan dia sampai dia sendiri dah uruskan benda tu, saya tak payah campur tangan lagi. Sehinggalah sekarang tambah sikit. Jadi dekat situ yang kita bila kadang nak beli tu mula tak ada. Jadi kita cuba kan dengan Agrobank tu boleh dapat. Tapi jadi satu keluarga lah sekarang dah berniaga. Cik Lateef, anak-anak semua tiga orang berniaga. Tiga orang yang berniaga, yang tolong saya lah. Jadi masing-masing ada tugas masing-masing. Saya setiap hari datang, saya akan tengok sajalah mana benda tu berjalan beres je lah. Kalau misal kita ada masalah, like apa, itu semua saya urus. Macam COVID ni ada masalah apa, itu semua kau jangan tanya. Kau buat kau punya kerja je, saya uruskan je. Jadi sekarang ni kita untuk jangka masa panjang tu kita nak suruh dia buat persediaan untuk apa, untuk gantilah kan. Gantilah nak mewarisi bisnes keluarga ni. Tapi itulah dia tak ada macam minat tu tak ada, kita pun susah. Kita minat tak ada, kita susah. Dia cuma suka macam tu kan. Jadi kita nak cari yang seorang abang tu dah okey lah, dia buat sendiri dia punya kerja. Dia tolong kita. Yang seorang ni adiknya pun okey juga tolong, tapi bila kita duduk berbual dengan dia kita tengok minat dia tu tak ada. Jadi walau macam mana pun ini berniaga, kita kenalah kita sendiri macam mana kan nak betul. Tapi minat tu mesti memang mesti kena ada juga. Tapi saya tadi Cik Lateef cakap pasal COVID-19 lah, COVID-19 ni. Sekarang ni ini merupakan satu yang kita tak duga, tak ada siapa jangka sebelum tahun 2020 kita akan ada pandemik yang sebegini. Macam mana apa kesannya kepada perniagaan sekarang untuk Cik Lateef sendiri lah? Yelah, semua orang semua orang yang berniaga macam kawan-kawan saya, ada yang lain-lain atau ialah kawan-kawan lama semua, kita tengok memang kesannya tu ada. Dan saya pun tak terlepas daripada jangkitan tu. Orang kata dia punya tepias tu memang tepias ya. Tapi otai dia dah tahu dah turun naiknya. Tapi oleh kerana kadang-kadang kita ada pengalaman dari segi macam ni. Jelas saya berniaga pun saya tengok saya daripada tahun berapa kan. Jadi ada beberapa kali kita punya ekonomi yang menyebabkan perniagaan semua banyak yang
gulung tikar kan. Jadi kita dah bersedia menghadapi itulah. Tapi saya tak tahulah kalau lama sangat, saya pun takut juga. Kalau setakat sekarang ni bolehlah kita bertahan. Jadi selalu kadang-kadang kita nak mengadu dekat agro selalu pun kita pun segan juga kan. Jadi persediaan untuk keadaan macam ni dah memang dibuat terlebih awal lah. Jadi dalam keadaan sekarang dia bertahan. Betul? Ya, insya-Allah bertahan. Ya, betul. Okey. Puan Nasbalila pula macam mana? Masa tahun 2020 ni Puan. Apa kesannya kepada bisnes Puan? Pada awal COVID baru ni memang terasa juga kesan dia sebab saya banyak produk-produk saya banyak hantar ke sekolah-sekolah kan untuk asrama. Jadi bila sekolah tertutup memang terasa lah kesan ni. Lepas tu kedai-kedai runcit, tempat-tempat gerai-gerai makanan yang saya letak makanan saya tu, produk saya tu pun tak menjual. Jadi pada peringkat awal memang rasa juga kesannya. Tapi saya sebab pengalaman-pengalaman yang lepas-lepas kita pun bukan sekarang baru merasa tempias macam ni kan. Jadi ubah strategi je lah. Pada masa tu saya tengok macam grup-grup WhatsApp untuk makanan ni tumbuh macam cendawan. Kita celah masuk untuk pasarkan kita punya produk. Macam tu. Macam mana strategi yang Puan buat nak menangani kesan yang ada, sekolah tutup dan sebagainya. Apa strategi yang Puan buat selepas tu nak hidupkan ataupun kuatkan lagi balik bisnes? Okey. Pada masa tu saya cuba melantik ejen-ejen sudut rumah lah kan, sudut rumah yang mana terjejah juga pendapatan. Jadi saya pasarkan produk saya untuk ejen-ejen macam kawan-kawan saya dalam grup WhatsApp tu. Nak tambah pendapatan tak dengan memasarkan produk saya di kawasan-kawasan tempat orang tinggal. Jadi secara tak langsung macam kita berkongsi rezeki lah dengan dia orang. Kan dan sama dapat merasa. Jadi daripada situ saya tengok pasaran tu boleh pergi cepat merebak. Sebab walaupun orang kata COVID tetap dah ada kan, tapi makanan tetap jalan. Jadi alhamdulillah sambutan bagus dari segi orang yang nak menjadi ejennya dan pasaran. Yang Puan sebut tadi pasal WhatsApp. Jadi Puan gunakan promosi melalui WhatsApp? Ya, saya banyak gunakan promosi melalui WhatsApp. Dalam grup-grup yang tumbuh macam cendawan tu kan kita masuk. Alhamdulillah lah. Jadi kalau ejen-ejen ni dia pasarkan produk apa? Bukan soya lagi? Ke produk yang macam mana yang sekarang Puan keluarkan? Kebanyakannya macam tafufah, roti, donat yang macam Big Apple tu. Banyak kepada produk macam tu. Puan tadi sekarang dah ada bakery, betul? Bukanlah bakery macam kedai itu tak, tapi cuma bengkel di depan rumah saya tu ada bengkel untuk saya proses pembuatan lah. Tapi yang saya rasa macam masa bulan puasa kan banyakkan bazar tutup kan. Jadi saya dapat peluang kata macam produk satu jadi lebih dapat sambutan ramai. Macam ais boya, tafufah masa tu bulan puasa. Jadi jualan saya lebih nak double, jadi double kat situ. Alhamdulillah. Jadi permintaan tu sekarang masih lagi meningkat, masih lagi berterusan melalui ejen-ejen? Masih berterusan, ada masa meningkat, ada masa biasalah maintain kan. Tapi masihlah teruskan. Tapi saya suka strategi Puan, perkongsian rezeki tu. Jadi cari ejen-ejen dan ejen-ejen pun boleh juga dapat side income lah. Macam mana dapat idea nak buat konsep yang macam ni Puan? Dulu-dulu saya dah ada sebenarnya buat cara-cara macam tu sebelum COVID ni. Tapi disebabkan saya banyak boleh hantar ke macam Petronas kan, ke sekolah-sekolah. Jadi kuranglah kepada untuk hantar kepada ejen-ejen yang kawan-kawan saya ni. Tapi bila semua masa COVID ni terjadi, jadi
saya tak ada pilihan. Jadi saya dengan cara melantiknya Kena cuba baru. Ubah strategi. Jadi alhamdulillah lah dengan cara tu orang kata produk yang saya buat ni jadi lebih cepat laris lah, cepat laku. Macam tu. Lepas tu kita boleh ambil order dulu langgar urut rasat. Siapa nak boleh order dulu. Macam tu. Buat macam tu. Alhamdulillah. Jadi kita buat dengan cara COD pun saya buat COD. Jadi ejen ni ambil order dan juga buat penghantaran COD. Ya. Betul. Okey. Cik Latif, mungkin Cik Latif boleh ceritakan sikit masa COVID ni macam mana Cik Latif ubah cara ataupun strategi yang macam mana Cik Latif guna untuk keadaan yang macam ni? Ni bagi penjualan ayam, kita macam dulu selalunya bila orang order pekerja-pekerja saya hantar lah. Tapi ada yang kadang-kadang bila dalam keadaan macam ni ada yang dah berhenti dan ada kadang-kadang saya cakap tak payah yang dah berhenti, tak payah kita cari cakap dengan anak. Kita kalau boleh kita buat sendiri untuk keadaan yang sekarang ni lah. Banyak mana orang order pun dah kurang. Contohnya macam kenduri kahwin dah tak ada lagi. Kurang cuma sikit. Macam catering pun dia orang punya majlis kalau jemput orang pun daripada 500 dah pergi 300, dia orang nak kecil kan. Jadi dari segi penghantaran orang call dia, saya suruh anak saya duduk kat kedai, saya keluar pergi hantar. Sebab benda-benda tu boleh jimatkan kita punya perbelanjaan. Makna kalau dua pekerja kita tak ada, kita boleh buat sekarang ni. Makna dua pekerja kalau satu orang gaji dia 7-800, dua orang dah pergi 1,000 lebih. Jadi kita dah jimat kat situ. Di situ kita dah dapat mengatasi keadaan yang sekarang ni, masa musim sekarang ni. Dari segi catering yang saya bikin, saya suruh apa yang saya dapat tu, kadang-kadang tu ada customer tu saya bawa pergi jumpa adik saya, dia discuss lah. Dan ada juga yang saya cakap dia nak makan macam ni, saya boleh cakap harga. Sebelum saya cakap harga, saya tanya dia orang, okey macam ni. Jadi sampai masa dia orang on kan, macam ni yang buat saya sikit, dia orang on kan. Jadi sekurang-kurangnya saya ada juga dia punya pendapatan kat situ. Ya betul Arwan Jadi kerja dekat kedai tu, makna kalau kecil dia punya peniaga untuk pekerja yang ada situ. Kalau yang saya cari luar itu untuk saya lah buat seketika ni. Kalau tak ada susah juga nanti kan. Jadi itulah orang cakap kadang-kadang ni cabaran untuk peniaga, orang yang menjadi usahawan ni memang sangat banyak. Jadi kalau saya tengok pengalaman Cik Latif berniaga lebih 40 tahun, ada keadaan-keadaan yang kita terpaksa hadapi situasi mungkin ekonomi yang kurang berbanding yang seterusnya kan, dan sebagainya. Macam mana Cik Latif menghadapi cabaran-cabaran macam ni? Macam mana dapat kekuatan? Katalah okey, kita ada macam ni tapi kita tengok balik cara kita, strategi kita. Dia gini ni puan. Yang sebenarnya OKU ni rasa saya ni OKU. Saya rasa OKU ni kalau dia berniaga dia banyak kelebihan dia. Sebab apa yang nak saya kat kelebihan dia? Kalau dia nak bikin sesuatu projek, misal kata contoh saya nak bikin kanopi lah. Kanopi saya tak perlu nak pakai kanopi sampai 20-30, tak payah. Mula-mula saya pakai sikit je. Saya pakai dalam 10 set lah. Ada pinggan mangkuk, ada kursi meja, ada peralatan-peralatan ada lah. Apabila saya dah berniaga lebih daripada 3 bulan atau 1 tahun, saya ada kertas kerja semua, saya boleh mengadu hal pada Jabatan Tenaga Kerja untuk OKU. Dia boleh bagi kita sampai, ni saya cakap bukan untuk contoh kanopi saja, apa jenis perniagaan yang dilakukan oleh OKU, dia orang akan dapat bantuan dengan Jabatan Tenaga Kerja selepas 3 bulan sekiranya perniagaan dia orang tu membanggakan. Jadi dia orang akan support. Selepas 2 tahun dia akan support lagi. Sehingga ada satu jumlah yang ditetapkan yang dia orang jalan sendiri, dia suruh jalan sendiri.
Dia bagi bantuan sokongan yang macam mana tu, Cik Latif? Okey, kita beli barang misal kata harga dia kita hantar kerja 100,000 misal katalah kita beli barang, dia tak akan bagi semua sebab dia bagi kita dalam 30%. 30% bermakna 30,000 punya harga. Ini saya dah lalui benda ni tau. Dan saya dah dapat, jadi kau berniaga dulu, lepas 2 tahun aku nak datang cek kau punya kedai, kau punya barang-barang ni macam mana, okey tak? Dan kita punya barang-barang yang dia bagi dengan kita, dia akan pantau. Setiap bulan dia akan pantau selama 6 bulan. Dalam setahun dia datang lagi, wah dia kata betul lah, orang ni betul-betul berniaga. Jadi selepas 2 tahun, kita boleh buat permohonan lagi. Untuk dia tangguh kita punya perniagaan tu, dia kalau kita macam kurang, apa barang kurang, kita boleh minta. Tapi dengan jelas dia kita benda tu bukan kata sebab ada benda yang berlaku yang sudah ada perkara tak diingini lah. Jadi dia tak mau jadi macam tu. Ya. Tak nak disalahgunakan. Kita nak tengok ada prestasi bagus. Dia bagi. Dan OKU ni pun banyak dia punya faedah. OKU ni banyak dia akan dapat faedah sikit. Yang kalau dia makan gaji pula ni Jabatan Kebajikan punya baik hati, okey ya. Kalau orang tu tak bekerja, dia tak boleh kerja, tak bekerja, dia akan dapat allowance sekarang ni berapa? 300, 400 300. Kalau dia bekerja, saya akan bikin satu surat mengatakan orang ni bekerja dengan saya. Dia akan dapat tambah lagi RM200 lagi. Dia boleh pergi dalam dia boleh dapat lagi dalam 450 ke 500 macam tu dia boleh dapat. Sebab dengan saya cakap dia bekerja dengan saya, bermakna dia ada usaha nak bekerja, dia dapat lagi. Ini jadi, yang saya cakap ni banyaklah insentif yang diberikan untuk sama ada bekerja dengan majikan dan juga untuk bekerja sendiri berniaga. Ya betul. Banyaklah kelebihan untuk OKU berniaga sebenarnya. Yang sebenarnya kelebihan berniaga lebih banyak kalau dia sanggup menghadapi masalah-masalah yang seperti orang lain lalui, macam saya lalui. Ya tak? Ya. Sebab bukan senang ya tak? Nak senang jadi senang bukan senang. Macam mana Puan Aswalela? Bukan senang nak senang jadi senang. Puan pun dah lama berniaga, 18 tahun. Mesti banyak juga cabaran-cabaran yang dilalui sebagai usahawan. Macam mana Puan kuatkan semangat untuk menghadapi cabaran macam ni? Okey, betul. Saya setuju macam Cik Latif cakap tu. Memang berniaga ni bukan senang sebenarnya. Banyak cabaran, risikonya. Tapi orang kata kita kena berani untuk menghadapi cabaran. Sebab tanpa cabaran tu takkan ada kejayaan. Kita kena kuat semangat. Apa juga masalah, cari jalan penyelesaian. Jangan putus asa. Jadi kalau kita teruskan dengan semangat untuk terus mencari cara untuk menyelesaikan masalah dalam perniagaan kita, insya-Allah akan dapatlah orang kata impact yang untuk dapatkan duit hasil dia macam tu. Ya. Itulah. Puan masa sampai sekarang ada mentor ke, ada idola ke yang jadi inspirasi untuk teruskan berniaga ke, macam mana? Sebenarnya saya berniaga tulang belakang yang banyak bantu support saya suami saya sendirilah. Dulu masa anak saya kecil-kecil, dia bekerja dengan company lah. Tapi bila anak dah besar, saya tengok pasaran saya pun dah mantap. Saya suruhkan pada suami berhenti kerja. Jadi dalam perniagaan ni dah full time lah sekarang. Jadi bisnes sekarang ni dah jadi bisnes berdua lah, dua suami isteri sama-sama usahakan lah. Ya, saya berdua dengan dia. Jadi proses pembuatan kita buat sama-sama. Jadi untuk penghantaran produk, suami saya jadi runner lah. Okey. Untuk hantar barang tu. Jadi sebenarnya berniaga ni bukan macam makan gaji, masuk pukul 8, pukul 5, pukul 6 bila rehat kan. Kita orang macam sampai malam pun masih lagi meneruskan kerja. Sebab untuk besok kita kena ada plan dah hari ni. Nak sebanyak mana kita nak buat, berapa tempat kita nak hantar, macam tu.
Kalau macam Cik Latif kata tadi, antara peluang yang beliau dapat adalah also peluang-peluang yang dapat contohnya dari insentif daripada Jabatan Tenaga Kerja dan sebagainya. Puan pula ada tak yang macam tu? Ada tak sokongan lain yang puan dapat masa buat bisnes ni? Okey, saya mula-mulanya Jabatan Pertanian. Saya masa tu buat dalam rumah lagi. Masih tak ada tempat untuk proses kan. Jabatan Pertanian datang, tengok, lepas tu dia, saya buat kata kerja, dia adalah bagi bantuan peralatan. Kemudian saya berdaftar bawah JKM juga. Dulu macam saya dapat juga bantuan sebanyak 400 sebulan. Tapi apabila sampai satu tahap, pendapatan kita dah melebihi daripada yang ini JKM tetapkan, lebih daripada 1,200 ke atas. Jadi bantuan daripada JKM tu tak ada, tapi dia bagi kita orang grant untuk bantuan dalam bentuk segi kewangan. Dia bagi duit sebanyak RM3,000. Kemudian saya beli peralatan, tambah lagi peralatan untuk meluaskan saya punya produk-produk saya itulah. Lepas tu dalam masa yang sama saya ada peluang saya tengok daripada Risda. Risda pun sama. Pandai cari peluang sebenarnya. Jadi dengan bantuan daripada OKU ni sebenarnya, kalau dari segi perniagaan nak banyak bantuan daripada segenap sokongan terbanyak. Antara kita nak ambil tidak atau peluang tu itu saja. Jadi kalau kita nampak peluang tu boleh membesarkan kita punya perniagaan, kita ambil peluang tu. Kita usaha sungguh-sungguh. Macam mana puan selalu tahu peluang-peluang ni? Adakah dengan melalui persatuan ke, ataupun grup-grup yang ada ke, ataupun puan memang selalu berurusan dengan pihak-pihak agensi sebegini? Okey, saya nampak peluang yang datang kepada saya sebenarnya secara tak langsung tahu, sebab bila kita dah ada produk kita di pasaran merata tempat, jadi secara tak langsung macam Risda datang tengok produk saya kan, jadi macam Jabatan Pertanian, jadi macam bagi sokongan macam tu. Itu yang saya dapat peluang-peluang macam tu lah. Alhamdulillah. Memang banyak sokongan, banyak cabaran, tapi banyak juga sokongan yang diberikan untuk kuatkan semangat. Cik Latif, Cik Latif? Ya. Cik Latif pula macam mana Cik Latif? Kalau tengok sekarang ni insentif ada. Jadi kalau insentif ni tengok ramai tak yang ambil peluang untuk gunakan insentif ini untuk berniaga, ataupun orang ramai yang kurang tahu pasal insentif ini? Dia macam ni Puan. Saya pun terlupa cakap tadi. Yang sebenarnya kita ni yang nak jadi seorang peniaga, banyak dengan kena lebih dengan seminar pun kita kena lebih. Macam dia orang panggil ke untuk buat buat perjumpaan, menerangkan sesuatu perkembangan yang ini. Kita mesti pergi. Kadang-kadang saya pergi, saya tengok datang berapa orang, jemputan 50 orang. Kadang-kadang yang datang pun tak sampai macam tu. Jadi banyak ketinggalan saya tengok. Dia orang ni macam ni, dia tak datang seminar, tak datang kursus, tak datang. Dia orang tak ada, macam minat ada tapi ada hal lah, ada kerja lah. Saya kalau tak datang, gaji saya 1 hari berapa? Siapa nak bayar gaji saya? Kalau saya datang, siapa nak bayar gaji saya? Tapi dia tak tahu benda-benda tu semua. Dengan ada dia punya sertifikat atau sijil dia tu, apa yang dia buat perniagaan tu, dia orang ambil kira tentang tu dan pengalaman. Jadi kadang-kadang saya rasa kalau tiap-tiap kali seminar yang dipanggil, tak kira lah. Agrobank pun ada panggil juga saya pergi. Saya pergi. Kadang-kadang ada satu kali dekat Foundation lah, kalau puan ingat 5 hari ke 6 hari, ingat tak? Di sana tu tinggalkan anak ni, pergi sana 5 hari 6 hari, saya pergi. Ada kawan notai pula. Ada kawan daripada Johor dekat Foundation.
Ya. Saya pergi. Mana Sebab kita juga buat kursus-kursus untuk usahawan ni. Mungkin untuk ni kan. Jadi kadang-kadang kita juga jemput usahawan untuk bercerita pengalaman dia orang. Macam Cik Latif ni lah. Itu saya cakap, itu benda-benda yang seperti itu semua kalau kalau cuba kita berkongsi lah, saya bagi tahulah benda-benda macam tu yang sebenarnya semua mustahak. Kena pergi, kena ambil tahu. Kadang-kadang bila kita ni, ini nasib kita baik, bila sampai sana kita jumpa orang yang telah berjaya daripada kita. Orang yang telah, kita boleh ambil pengalaman daripada dia, dan kita boleh, orang kata boleh daripada tak kenal dan jadi kenal. Apabila kita tanya dia banyak semua, dia boleh, banyak soalan semua dia boleh jawab, bagi kita tahu. Dan kadang-kadang ada pula orang yang sebelum daripada kita, dia tanya kita, dia macam tu lah, bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar fikiran. Jadi kita pun senang nak buat kerja. Bang, macam mana bang abang buat ni? Kita kadang-kadang ada silap, tak tahu macam mana abang buat ni boleh lepas. Oh, ni dia macam ni, dia ajarkan kita lah. Jadi senang lah kita, orang kata jalan tu dah ada. Kata jalan tu mula-mula semak semua dah tebas lah. Dah pakai mesin dah tebas lah. Kita jalan je. Tak payah nak potong-potong rumput lagi. Jadi sentiasa ambil peluang untuk terus belajar dan juga networking. Ini power networking ni. Apa Cik Latif? Tapi tahun yang COVID ni satu belum pernah lagi. Tak ada lagi. Tak ada sekali pun belum keluar, tak keluar. Tak ada. Keluar. Dia boleh call pakai WhatsApp dan sebagainya. Macam itulah. Ya. Apa Puan Falila, macam mana? Puan begitu juga ke? Sentiasa belajar ataupun puan pun sendiri yang turut mengajar usahawan-usahawan baru, ejen-ejen baru ni untuk berniaga? Saya pun selalu juga menghadiri kursus untuk menambahkan ilmu kan. Dalam perniagaannya banyak cabaran sebenarnya. Banyak benda yang kita tak tahu. Jadi dengan menghadiri kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu, kita boleh buka sekolah. Dekat kursus tu. Kena pergi kursus kalau kita nak berniaga. Ya. Dan pada masa tu boleh bertukar-tukar fikiran juga, macam yang kata tadi kan. Dan secara tak langsung boleh juga nanti jadi ejen tempat lain. Ya betul. Meramaikan kenalan dalam bidang perniagaan ni. Meramaikan kenalan. Ya. Jadi sekarang ni dah bulan Disember, dah hujung tahun 2020 dan sebagainya. Macam mana orang usahawan ni dia banyak buat planning. Ada perancangan baru untuk tahun baru, macam mana untuk menerus dan mengukuhkan perniagaan? Untuk tahun 2021. Okay, saya punya plan untuk lebih, orang kata, meluaskan pasaran saya. Saya untuk masuk ke pasaran macam pasar raya, macam tu saya punya perancangan akan datang lah. Okay. Mungkin nanti Puan boleh juga sertai klinik bisnes kita, sebab Agrobank sebenarnya turut mengadakan kepada usahawan-usahawan yang terkesan. Ada kita tawarkan kursus-kursus macam kita panggil klinik bisnes untuk bagi bimbingan pada usahawan-usahawan yang terkesan. Malah ada juga yang kita bagikan pembelajaran tentang pemasaran secara online. Puan sekarang telah menggunakan pemasaran secara online, FB ke, macam mana ke? FB dan WhatsApp je lah yang dapat saya sekarang. Dengan WhatsApp dia cepat. WhatsApp lagi cepat WhatsApp dia cepat. WhatsApp ni ada orang ajar ke ataupun memang buat sendiri je, share sendiri je? Share sendiri je. Share sendiri je. Memang dekat Malaysia ni dia dua. Satu social media yang paling tinggi FB, nombor dua WhatsApp. Jadi memang sangat tepat lah tu. Ya betul. Cik Latif, ini pengurusi kepada Persatuan OKU kat Melaka ni. Kalau kita tengoknya macam
COVID ni 2020 akan lebih kepada 2021 dan seterusnya. Mungkin kita terpaksa hadapi dan sebagainya. Macam mana strategi Cik Latif lepas ni dengan kawan-kawan kalau kita tengok untuk hadapi keadaan macam ni? Itulah saya nak buat. Lepas tu saya pun dah bincang dengan saya punya pengurusi. Kita kerap panggil dia orang supaya dia orang ni yang mana ada buat bisnes tapi tak ada besar sangat lah dia punya bisnes ni. Bisnes dia orang kita kadang-kadang kita boleh bantu orang, kadang ada yang jual kuih pun ada. Jadi kita nak panggil dia orang, selalu jumpa, carilah bisnes-bisnes yang boleh kata menampung dia orang ni supaya dapat pendapatan yang lebih. Jadi saya pun nak cakap dengan dia orang strategi untuk 2021 kan. Kita punya macam saya nak tengok macam contohnya kita catering dah slow. Kanopi pun slow. Dua banyak buah kat dewan Saya lagi satu ayam pun slow. Satu ayam ni pula dah banyak saingan. Saingan ni banyak saingan ni. Kadang-kadang saya dekat pasar burung tu kita pun takut orang jual harga lah. Diorang ke asal barang jadi duit macam tu. Tapi sekarang saya atur untuk insya-Allah lah kalau boleh jadilah benda ni. Saya dah bincang dengan anak, kita kira yang mana lebih boleh income lebih. Contoh macam transport boleh jalan kan, kita kuat transport. Sekarang transport dah slow, kita dah cari, semua dah cari untuk 2021 kita dah cari. Mana nak ada company mana yang kita nak masuk untuk taik. Kalau dia boleh jalan, kasih jalan lah. Saya cakap kalau kita jangan tunggu lagi. Jangan tunggu macam ayam slow, kita jangan tunggu. Yang dah ada tu ada, kita boleh jaga dia kan. Macam catering tu ada, tak ada kita pun tak boleh buat apa. Macam kanopi pun sama juga, ada tak boleh apa. Kita jangan tunggu sampai benda tu datang bergolek. Tidak. Yang mana boleh go ahead, kita jalan dulu. Transport lebih dia punya income tu boleh dapat lebih. Ada di mana kita jalan, kasih jalan. Kalau kita tunggu macam ni, ada lori ada peniaga ayam, ada peniaga kanopi, lori ni tak jalan satu tak pasal. Tak mau sikap macam tu tak mau lagi. Sikap macam tu kita tak mau lagi. Agak-agak macam Ila cakap, kalau agak-agak macam dia orang kadang-kadang ada satu hari kita ambil satu tempat, satu hari ada barang, satu hari tak ada barang. Dua hari ada barang, dua hari tak ada barang. Kita boleh ada dapat tempat lain, sewa dia rendah pun kita lebih baik kita ambil macam tu. Sebab apa? Kalau sewa ni tinggi, satu minggu jalan dua kali tak guna juga. Kalau sewa tiap hari jalan, driver pun ada duit, kita minyak pun ada set juga. Ini minyak kadang-kadang kering dan tank ni buat apa? Kasih jalan. Usahawan ni dia sebenarnya kena kreatif. Kreatif cari peluang, cari usaha macam mana nak tingkatkan hasil. Itu yang saya nampak dari semangat Puan Nasbalela dengan Cik Latif, dua-dua saya nampak okey. Kalau jadi macam ni, kita buat cara macam ni. Kalau jadi macam ni, kita buat cara macam ni. Itu memang semangat yang sangat-sangat bagus. Kalaulah saya boleh tanya, sebab kalau kita tengok ada juga lagi ramai yang terkesan dan sebagainya. Dan bila terkesan, hilang pekerjaan dan sebagainya, ramai orang juga nak mula berniaga. Apa nasihat untuk orang yang baru nak memulakan perniagaan, nak menceburi diri dalam bidang perniagaan, daripada Cik Latif? Okey, saya menasihatkanlah kawan-kawan atau sahabat-sahabat saya yang baru nak berniaga ni, jangan tergopoh gapah sangat. Buat yang mana okey nak berniaga, jangan terus nak berniaga besar. Saya dah tengok dah ada kawan-kawan saya sekali keluar ada ni projek sampai sekali keluar lori 5-6 biji. Berniaga tak sampai 1 tahun, dia orang tu punya kawan masuk, dia punya kena terminate sebab berniaga tak ada agreement. Kalau boleh nak berniaga yang itu, dia ada surat menyurat, dia cakap dia betul, janji betul-betul. Sebab apa? Dia berhati-hati. Sebab apa? Jangan kita sebarang-sebarang masuk, berniaga tak sampai setahun, modal yang kita kumpul dengan modal yang close semua habis begitu. Lagi satu saya nak cakap, kita ni orang berniaga ni pun macam pencuit juga. Kita cakap gua lah macam pencuit. Pasal apa? Macam mana cakap pencuit? Kita kena cuit ilmu kawan-kawan kita yang berjaya tu. Jadi kita selalu bercampur dengan dia orang.
Macam mana dia berniaga boleh jadi macam ni? Dan sikap cemburu kita pun mesti ada. Cemburu macam mana? Cemburu bukan cemburu yang ni memburuk orang, tidak. Cemburu macam mana dia boleh buat, aku tak boleh buat. Dan kita jangan selesaikan tanya dia. Macam mana? Kadang-kadang kawan-kawan yang sebaya dengan saya pun, kadang-kadang kita tengok dia orang punya rumah, dia punya pakaian, kita pun takut lah. Sebab apa? Dia cepat tau. Dia cepat dia. Jadi kita mau tiru ilmu dia, mau curi ilmu dia. Kita jangan malu, boleh tanya. Pasal kita tak ada masalah dengan dia, kita tanya. Lepas tu kita perhati kan, betul ke dia buat ni? Betul. Betul, mana betul lah, jadi lah dia buat. Kita ikut dia. Tak ada, orang kata tak ada sekatan dari segi tu, tak ada, ini mencuri tak ada kena tangkap ni. Ini mencuri untuk kebaikan. Untuk dapat ilmu, dan ilmu itu dipraktikkan. Terus buat. Dan cemburu untuk naikkan semangat kita, untuk terus berjaya. Itu memang bagus. Saya nampak Cik Latif ni memang suka belajar. Sepatutlah otai jadi macam ni sebenarnya. Saya cakap Puan, saya bercampur dengan orang tua-tua, dan dengan orang politik lah. Saya ni macam office boy. Masa saya bujang-bujang tu, dah kahwin anak satu, saya macam office boy. Kau pergi beli kacang, kau pergi beli ni. Tapi duduk kat satu kedai kopi, benda tu tak ada tau. Pergi beli kacang, beli kuaci, pakai kereta tu. Bukan kecil-kecil punya kereta Mercedes, kereta BMW aku pakai, beli kacang je. Itu saya ni office boy. Jadi pengalaman bermula dari bawah. Puan Hasbalila, kalau Puan pula macam mana Puan? Kalau lah nak bagi tips lah ataupun nasihat untuk peniaga-peniaga baru, Puan ada ejen-ejen yang mungkin baru berniaga, apa nasihat yang diberikan pada orang yang baru nak mula berniaga? Saya nak kongsikan lah ya, nasihat saya lah, pengalaman. Kalau kita nak bermula berniaga ni, jangan terus kepada yang besar-besar. Ikut kemampuan kita, ikut produk yang kita nak buat tu, ikut kesesuaian kemampuan kita dengan keadaan sekeliling kita. Kita kena buat, orang kata, kajian dululah. Kalau kita teruskan, macam saya dulu pun bermula dengan kecil-kecilan dulu. Satu produk dulu pun tak apa. Jadi orang kata, kita tengok sejauh mana perniagaan kita boleh pergi menembusi pasaran sekeliling kita dahulu, daripada kawan-kawan, saudara mara kita, jiran-jiran kita kan. Kemudian dari situlah kita boleh, bila kita dah nampak perniagaan kita tu boleh pergi jauh, barulah kita menambah sedikit demi sedikit. Jadi bila terkesan pada macam bila terkesan perniagaan kita tak boleh nak pergi jauh, jadi tidaklah kita down sangat. Macam tu. Jadi macam Puan selalu dapat sokongan daripada suami dan juga keluarga. Dan saya rasa nanti Puan dah akan tingkatkan lagi bilangan ejen-ejen. Adakah strategi juga untuk tingkatkan bilangan produk yang ada, ataupun dah okey dah produk yang macam ni, cuma pasaran saja? Okey, saya untuk produk saya akan still yang mana ada je lah, cuma nak tingkatkan pasaran saya sahaja untuk untuk lebih jauh lah, untuk lebih berkembang lagi. Okey, sangat-sangat saya pun belajar banyak ni sebenarnya daripada orang-orang yang berniaga ni. Semangat kuat. Belajar bukan setakat di sekolah, belajar juga adalah sepanjang masa kita yang mana boleh, daripada orang-orang yang kita kenal dan sebagainya. Begitu tadi saya lihat betapa kuatnya semangat yang diberikan oleh Encik Latif dan juga Puan Hasbalila. Mungkin nanti kalau nak lihat daripada strategi ini dua orang usahawan yang memang dah lama berniaga, dah tahu dalam keadaan selok-belok perniagaan, kadang-kadang ada turun naik dan sebagainya. Jadi inilah dan saya suka tadi Puan bercakap tentang perkongsian, bukan setakat perkongsian ni, tetapi perkongsian dari segi rezeki, dan Cik Latif juga bercakap tentang perkongsian dari segi ilmu. Dan tengok lagi macam mana orang berjaya dan naikkan semangat kita untuk lagi berjaya.
dan sebagainya. Dan saya rasa begitu tadi adalah perkongsian sedikit dalam Umbi Agro kita pada hari ini. Banyak yang kita belajar daripada kedua-dua dan terima kasih kepada Puan Asfalela dan juga Encik Latif. Semoga terus lagi maju jaya dalam perniagaan masing-masing dan boleh melahirkan lebih banyak lagi tolong lahirkan lebih banyak lagi usahawan-usahawan yang ada. Dan dalam masa yang sama juga saya ingin mengucapkanlah kepada rakan-rakan kita selamat menyambut Hari OKU sedunia. Terus tunjukkanlah kemampuan, prestasi dan keupayaan anda sebagaimana tadi kita lihat Encik Latif dan juga Puan Asfalela gigih untuk meneruskan bisnes masing-masing walaupun apa jua cabaran yang ada. Dan pada hari ini saya rasa kita patut beri penghormatan kepada golongan orang yang buat usaha ni sebab sangat penuh dengan inspirasi untuk cari ilmu dan teruskan bisnes yang ada. Jadi sampai setakat ini saja untuk Umbi Agro pada kali ini. Terima kasih kerana bersiaran dengan kita. Terima kasih kepada panelis kita. Semoga kita jumpa lagi di sesi Umbi Agro yang akan datang. Terima kasih. Selain usaha memperkasakan sektor pertanian, Agrobank juga komited membantu kerajaan dalam usaha meluaskan rangkuman kewangan atau financial inclusion untuk golongan unserved dan underserved. Kini, Agrobank memperkenalkan Agro Nurani, pelan pelindungan khas untuk orang kurang upaya. Agro Nurani adalah produk takaful pertama yang ditawarkan oleh institusi kewangan khusus untuk golongan kurang upaya atau OKU yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ia menawarkan pelindungan komprehensif akibat kemalangan dan kematian semula jadi dengan kadar yang berpatutan. Pembayaran sumbangan takaful adalah secara tahunan dan diperbarui setiap tahun. Agro Nurani mempunyai 3 pilihan pelan mampu milik. Pelan Ehsan RM55, Pelan Amal RM85, Pelan Azim RM130. Kesemua pelan ini menawarkan pelindungan 24 jam di serata dunia. Bayaran sumbangan takaful Agro Nurani tidak berubah dengan peningkatan umur dan ianya adalah sama bagi lelaki dan perempuan. Jenis-jenis kurang upaya yang dilindungi adalah hilang upaya fizikal, hilang upaya penglihatan, hilang upaya pendengaran, hilang upaya percakapan, dan masalah pembelajaran. Agro Nurani terbuka kepada golongan OKU warga negara Malaysia yang berumur dari 16 hingga 65 tahun dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pemegang kad OKU. Pelan Agro Nurani boleh disertai secara individu atau melalui agensi yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 1300 882476, email kepada customer@agrobank.com.my atau layari www.agrobank.com.my serta kunjungi laman sosial kami di Facebook, Twitter dan Instagram. Agro Nurani, pelan pelindungan khas untuk orang kurang upaya.